أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari ke-9 untuk Ramadan. Kita hampir habis untuk 10 Ramadan yang pertama, yang mana di dalam satu hadis, walaupun hadis tu bukanlah hadis yang sahih, tetapi hadis yang dikategorikan sebagai hadis dhaif, tetapi hadis dhaif boleh diamalkan dari sudut fadilat, yang mana awal Ramadan itu adalah rahmah, di mana diberikan rahmat kepada seluruh manusia yang Ramadan tu sampai kepada dia. Jadi ada juga orang-orang yang terhalang daripada rahmat ataupun pengampunan ataupun pelepasan api neraka di dalam Ramadan ni. Bukannya tak ada. Dan perincian dia tu ada di dalam satu kitab kecil yang dikarang oleh Sultanul Ulama Al-Izz Abdus Salam, yang tajuk dia adalah Maqasidus Saum. Di situ, ataupun Maqasidus Siyam, di situ ada disebutkan sesiapa yang tidak melakukan ataupun tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapat rahmat di dalam bulan Ramadan ni. Boleh tengok perkongsian tu ada di dalam perkongsian Facebook saya sendiri. Okey, baik. Hari ni insya-Allah kita akan sambung lagi live talaqi dan tadabbur kita, yang diadakan eksklusif secara percuma. Sebab apa? Sebab sokongan padu daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sokongan padu daripada ahli center Al-Baghdadi di Kulim, yang mana tak putus-putus memberi sokongan, memberi cadangan, memberi sumbangan, sama ada daripada bentuk idea ataupun bentuk kewangan dan sebagainya. Semua tu amat dihargai oleh center, dan kita cuba untuk memanfaatkan semua sumbangan tu supaya ramai lagi yang dapat hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Jadi macam biasa, apabila kita buat tadabbur, talaqi dan tadabbur, tujuan dia cuma satu. Tujuan dia adalah untuk kita mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni adalah salah satu buku yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sepanjang kehidupan kita ni. Umur kita mungkin Allah Ta'ala bagi panjang. Ada yang sampai 80 tahun, ada yang mungkin 70 tahun, ada yang mungkin kurang lagi 60, ada yang mungkin 30. Tetapi dalam tempoh yang panjang tu, yang ada berpuluh-puluh tahun tu, Allah Ta'ala bagi kat kita satu saja buku untuk kita habiskan. Habiskan dari sudut apa? Dia ada banyak peringkat, tapi yang paling penting sekali adalah kita habiskan dari sudut memahami makna dia. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita melalui makna dia. Dan untuk memahami makna ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Yang paling tinggi sekali adalah menguasai seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ni. Dia ada banyak. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab dia tu, daripada ilmu bahasa Arab tu kita boleh tahu yang mana satu ayat tu am, yang mana satu ayat tu khas, yang mana satu ayat tu mutlaq, yang mana satu muqayyad, yang mana satu muawwal, yang mana satu mufassar, yang mana satu mufassal, yang mana satu mujmal. Itu semua ilmu bahasa Arab. Untuk kita memahami, kita nak tahu yang mana satu ayat tu muhkam, yang mana satu ayat tu mutasyabih. Tu semua tu perlukan satu penguasaan ilmu bahasa Arab yang sangat tinggi untuk kita mengetahui benda-benda tu. Dan itu adalah peringkat yang tertinggi dalam mengetahui bahasa Arab, mengetahui ilmu Al-Quran. Yang kedua, peringkat yang rendah sikit,
Kita belajar tafsir. Kita belajar tafsir semata-mata. Kita tak kuasai semua benda tu, tapi kita belajar kitab tafsir ulama yang kuasai benda tu. Contoh kita mengaji kitab Ibnu Katsir, mengaji kitab tafsir Imam Tabari, mengaji kitab tafsir Ibnu Juzai, contohnya, ataupun tafsir Ahkamul Quran Imam Ibnu Arabi Al-Mu'afiri, ataupun Ayatul Ahkam kitab Imam Al-Qurtubi. Tu semua kalau kita belajar tu adalah peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, peringkat yang ramai daripada umat Islam yang sekarang ni, alhamdulillah lah, sebab sekarang ni banyak jalan mudah untuk kita belajar benda-benda ni. Ada dalam internet, ada dalam ceramah online dan sebagainya, dalam YouTube dan sebagainya. Sangat-sangat mudah untuk kita belajar. Peringkat yang ketiga, peringkat yang lebih rendah lagi, dia belajar apa? Dia belajar hukum hakam sahaja. Dia belajar hukum hakam, belajar benda-benda lain, belajar benda yang berkaitan ilmu Al-Quran, belajar sirah dan sebagainya, tapi bukan belajar directly daripada tafsir Al-Quran. Dia belajar daripada kelas-kelas lain. Tu dia belajar Al-Quran juga tu, ilmu tu daripada Al-Quran juga, tapi dia belajar daripada kelas-kelas lain. Dia belajar daripada ilmu sirah, dia belajar daripada ilmu fiqh, dia belajar daripada ilmu tauhid dan sebagainya. Tu mengaji Al-Quran tapi daripada sumber yang lain, bukan mengaji tafsir Al-Quran. Kemudian peringkat-peringkat yang lebih rendah, iaitu apabila kita belajar membaca. Apabila kita belajar membaca. Membaca ni adalah tuntutan kedua daripada Al-Quran. Yang pertama sekali kena faham. Yang kedua barulah membaca. Dan apabila kita nak membaca, fardu ain dia, yang fardu ain dia adalah kita sebut huruf tu dengan betul, dan kita sebut hukum hakam dari sudut dengung dan mat dengan betul. Pecahan kepada hukum tajwid ni, pecahan asal dia ada 3. Hukum tajwid pecahan asas dia ada 3. Yang pertama sekali bab huruf, ha dan istihqaq huruf. Yang kedua ha dan istihqaq dengung. Kemudian yang ketiga ha dan istihqaq mat, panjang pendek. Yang tu adalah yang utama dia dalam ilmu tajwid. Jadi kita buat ni talaqi dan tadabbur ni antara salah satu dia untuk kita capai ni, untuk kita capai ilmu tajwid ni, untuk kita capai ilmu tajwid, insya-Allah. Dan peringkat yang lebih rendah lagi, belajar Al-Quran. Tadi membaca, kemudian tak boleh juga, membaca pun tak boleh juga. Jadi nak buat apa? Mendengar Al-Quran, dengar ceramah-ceramah yang berkaitan Al-Quran, dengar bacaan-bacaan Al-Quran. Yang tu adalah peringkat yang terakhir. Tapi bagus ke tak bagus? Bagus, semua bagus. Daripada atas tu sampailah bawah tu semua bagus. Kita ni kita bermula daripada bawah. Kita jangan bila kita tengok orang lain yang mungkin sama umur dengan kita, ataupun sama pengajian dengan kita, ataupun sama tempat kerja dengan kita, kita tengok, dia ni boleh belajar tafsir lah. Cakap tafsir kot ni, tafsir kot ni. Kita sama umur dengan dia, tapi kita ni baru duk nak baca alif lam mim pun duk zalikal kita tak lepas-lepas. Kan? Kita jangan rasa kita lekeh daripada dia. Kita tak perlu rasa kita lekeh daripada dia. Sebab apa? Sebab sama saja. Kawan tu apabila dia dah capai tahap yang tertentu, maka tuntutan dia lain. Bila kita ni, apabila kita masih di rendah, masih di peringkat rendah, tuntutan kita lain. Kita kena selesaikan yang tuntutan rendah dulu. Selesaikan. Yang penting kita teruskan belajar. Tidak ada lekeh-lekeh di dalam mempelajari Al-Quran. Tidak ada. Tak payah duk kawan ni duk pelekeh kau ni, duk pelekeh kau ni, tak payah. Okey. Jadi kalau tak boleh membaca, kita mendengar. Tak boleh membaca, kita mendengar. Okey, untuk hari ni kita akan baca muka surat 24. Muka surat 24. Okey. Kita akan teruskan dengan lagu ajam. Dengan lagu ajam. Betul tu. Tua tak semestinya pandai, muda tak semestinya tak pandai. Betul. Yang pentingnya adalah nilai ilmu tu. Nilai ilmu. Ni Ustaz Afiq Al-Maghribi. Betul lah. Yang tu lah yang dia panggil saya. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن لمن mesti masuk sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab idgham ma'al ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Liman qalqalah, di situ qalqalah. Yuqtalu fi sabilillahi amwat amwat kan, amwat tahu tu ringan saja, amwat. Okey, waqaf jim, bentuk waqaf adalah jim. Bila jim ni jaiz, jaiz, waqaf dia jaiz. Nak berhenti boleh, tak berhenti boleh. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Ahya ni ahya kerah, ahya ya itu mat apa? Mat wajib muttasil. Ahya walakin la tash'urun. Di situ apa benda tu? Di situ adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Bila idgham ma'al ghunnah kena masuk betul-betul, masuk betul-betul. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Walakin kil. Walaupun nun kat situ, tapi kita masuk dengan lam. Sebab apa masuk dengan lam? Sebab idgham bila ghunnah. Apa maksud idgham tu? Idgham tu maksud dia masuk bagi jelas. Walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Walanab ada qalqalah di situ. Walanabluwannakum kum nampak tak mulut sama dia mulut tu jadi straight ni gitu, jadi straight. Kum, nampak tak? Kum. Tu apa tu? Ikhfa syafawi. Mulut bentuk macam tu orang panggil apa? Itbaqu syafatain. Itbaqu asyafatain. Bisyai'im. Nampak tak? Yang ni berbeza. Mulut jadi macam mana? Mulut tak sama macam ni, tapi mulut jadi lengkung macam tu. Nampak tak? Mulut jadi lengkung. Sebab apa mulut bibir tu jadi lengkung tu? Sebab kita tutup rapat. Idgham ma'al ghunnah. Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والأنفس والثمرات. Ada anf macam nak sebut fa dah, sebab apa? Sebab dia ikhfa. Minal anfusi wathamarat.
Sa kena gigit lidah sikit. Wathamarat. Dan kat situ kita masuk terus dengan sa tu. Wathamarat. Sebab apa? Alif lam syamsiah. Kan? Alif lam. Ada alif lam di situ. Dan kita tak sebut alif lam tu. Kita masuk terus ke dalam sa. Bila masuk tu, wathamarat tu kita panggil nama dia alif lam syamsiah. Okey. Mim mati kan bertemu mana-mana huruf jadi izhar syafawi. Mim mati kalau bertemu dengan ba, maka dia akan jadi ikhfa syafawi. Mim mati kalau jumpa dengan mim, maka dia akan jadi idgham mithlain. Kalau mim mati jumpa dua-dua huruf selain tu, maksudnya dia jumpa selain huruf mim ataupun ba, maka dia akan jadi izhar syafawi. Nampak tak? Hukum mim lagi senang daripada hukum nun. Hukum nun kena ingat banyak huruf. Okey. Wabashiris sabirin. Wabash shin. Bila huruf shin kena bagi bunyi tu. Macam kita duk suruh orang diam ataupun kita nak halau binatang, kan? Kalau nak suruh orang diam buat macam mana? Kan? Buat itu kan? Suruh diam. Kok mana main saya pun tak tahu. Apa kena mengena bunyi tu dengan suruh diam. Ataupun kita nak halau kucing, kan? Bunyi tu shin. Okey. Wabashiris sa pula sa. Wabashiris sabirin. Dua-dua huruf ni dia ada sifat yang kita panggil sebagai sifat as-safir. As-safir ni maksud dia apa? Dia keluar angin. Dia keluar angin tu kuat. Dan dia ada desiran. Nampak tak? Bunyi tu. Bunyi yang keluar angin yang banyak tu. Kalau kita sebut so tapi angin tak keluar, tu maksud dia kena pergi hospital. Ada benda tak kena tu. Okey. Allazina idza asabathum musibah. Allazina idza dua-dua tu zal. Allazina idza asabathum musibah. Asa. Bukan asa, bukan asa macam tu. Tapi mulut bentuk dia macam macam nganga dan renyih. Itu. Asabathum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu, lu tu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna tu pun ilaihi raji'un. Macam kenal ya ayat ni. Tak, selalu duk kata apa? Selalu duk kata benda ni, ayat ni, kan? Tak kita hurai lah apa maksud dia. Dan saya pun pengalaman saya, mungkin ada kawan-kawan saya yang duk tengok juga live di sini, yang belajar sekolah mendengar sekali dengan saya. Ini adalah ayat pertama yang kami mengaji dengan Allahyarham Ustaz Jubair. Sewaktu dia mengajak kami dulu. Ini adalah ayat pertama yang kami mengaji. Dan semualah, insyaAllah lah, generasi saya tu semua akan ingatlah ayat ni dengan cara yang dia baca dan sebagainya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Waw tu kan dia ada tanda bulat di atas dia, maksudnya waw tu kita tak kira. Walaupun ditulis tapi kita tak kira. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Alaihim salawa. Bukan salawa. Salawatum, tutup mulut rapat. Salawatum mir. Masuk dengan ra. Sebab apa? Idgham bila guna, tidak ada dengung. Mir rabbihim wa rahmah. Jangan wa rahmah. Wa
Warahmah. Lembut kan? Sebutan dalam bahasa Arab ni lembut. Jangan kita pedur dia sangat. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. MUH bunyi muh. Ni huruf H. Ha ni adalah huruf dia, huruf H yang kita guna di dalam bahasa Melayu. H. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa, wajibul gunnah di situ, wajib dengung. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa masuk dengan sad. Hukum apa di situ? Alif lam syamsiah. Wal di situ alif lam qamariyah, alif lam al-qamariyah. Min ikhfa, min, mulut tu macam nak sebut shin dah, min sya'a bukan min sya'airillah, bukan begitu. Min sya'airillah, lembut macam tu. Okey, ada tanda bintang. Bintang ni maksud apa? Maksud dia adalah pembahagian juzuk. Setiap juzuk tu dia ada bahagi 8. Setiap juzuk dia ada bahagi 8 dan dia tanda dengan bintang ni. Nama bintang ni adalah maqra'. Nama bintang ni adalah maqra'. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi. Ingat faman hajja. Faman hajja hukum dia izhar halqi. Nun tu bagi jelas. Faman hajjal baita aw i'tamara tu ain di situ. Aw i'tamara fala junaha alayhi. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جناح علي جناح tu kita kena pindahkan daripada huruf ha kepada huruf ain. Junaha alaihi ai idgham ma'al gunnah. Yattawafa. Dua-dua tu ada sabdu. Bila dua-dua ada sabdu, maka kita kena tekan dua-dua. Yattawafa bihima ma. Nampak tak? Bukan bihima. Okey. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. وَمَنْ تَطَوَّعَ, وَمَنْ ta bukan ta lagi, ta dulu baru ta. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا nampak tak? Khairan nak keluar fa dah. Nak keluar fa, mulut tu bentuk fa. Ni adalah ikhfa. Khairan fa innallaha syakirun alim. Syakirun izhar halqi. Syakirun alim. Okey, mim tutup mulut. Alim. Bagi ada lajak sikit sebab kita panggil baqaul gunnah. Sebab apa? Huruf nun dan mim ni dia sifat asal dia memang sifat dengung, gunnah. Apa maksud sifat dengung ni? Sifat dengung ni maksud dia huruf tu akan keluar daripada hidung sama, bukan sekadar daripada mulut saja. Hidung ni kita panggil apa? Di dalam istilah tajwid ni kita panggil khayshum. Ambil istilah baru. Khayshum tu adalah hidung. Cuba try tengok. Kalau tak percayalah. Cuba try. Sebut min tapi tutup hidung. Sebut min tengok. Boleh tak sebut? Tak boleh sebut. Orang duk dengar ni apa duk buat.
buat suara pelik buat suara itik bang. Kan? Sebab apa tak boleh? Sebab nun dan mim tu dia keluar daripada hidung. Bila dia keluar daripada hidung, dia mesti ada dengung. Bila dia ada dengung, apabila kita berhenti dia di hujung ayat, maka dia akan ada kesan daripada dengung tu yang tak sampai kepada 2 harakat. Contoh dia macam mana? Syakirun alim. Nampak tak? Alim. Dia ada yang hujung tu sikit saja. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Innal ladzina tu kaf ringan. Yaktumu, jangan jangan keras aku tu, jangan pergi kat rengkung. Dia bukan kat rengkung, dia duduk dekat atas lagi daripada halkum kita ni. Yak dia akan rasa dekat ujung sekali dekat atas langit-langit kita tu. Yaktumuna ma anzalna apa tak? Tu ikhfa. Ikhfa bila kita sebut an tu, dekat an tu mulut kita dah bentuk macam nak sebut zai dah. Anzalna minal bayyinati wal huda. Bayyi ada sabdu bayyinati wal huda. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Hukum iqlam. Sama, tengok mulut lah. Mulut tu macam ni, sama. Bibir tu dia tu macam ni bentuk dia. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik. Dekat lam alif tu tak boleh berhenti. Lam alif tu tak boleh berhenti. Sebab apa? Dia panggil waqaf qabih, waqaf yang tidak elok untuk berhenti di situ. Jadi tak boleh berhentilah. Kita berhenti di tempat lain. Ulaik, kita berhenti di ulaik. Ulaika yal'anuhumullah. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wa yal'anuhumul la'inun. Macam tu. Okey. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illal ladzina tabu wa jangan wa os. Maksud dia hamzah tu yang kita tebaikan. Hamzah tu tak tebal. Hamzah tu lipih. Hamzah tu adalah huruf istifal. Huruf istifal kita kena senyum. Nampak tak? Bila masuk dengan huruf sad yang tebal, yang isti'la, maka bunyi dia akan jadi wa else. Nampak tak? Wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Wa ana tawwabur rahim. Tawwa dia kena ada tekan sikit sebab dia ada sabdu di situ. Wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Kuffar fa. Sebelum tu wa matu wa hum hum di situ. Hukum apa? Hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim mati jumpa kaf. Mim mati jumpa dengan huruf kaf, maka dia jadi izhar syafawi. Jelaskan huruf mim tu. Jangan masukkan huruf mim di dalam kaf. Wa matu wa hum kuffar. Fa bukan for. Bukan for. Ra tu memang tebal, tapi dekat fa tu tidak tebal. Bila fa tidak tebal, kuffar.
Nampak tak? Ringan. Kuffar. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قل أجمعين خالدين فيها bukannya khalidina fiha bukan gitu khalidina fiha لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إظهار شفوي هم ينظرون. Sebab apa izhar syafawi? Sebab mim mati jumpa dengan ya, izhar syafawi. Yung di situ dengung dan huruf za, maka lidah kita terapung di dalam mulut kita tu yung zarun. Bila nak sebut za baru lidah tu pindah depan mulut tu, gigit sikit, gigit ringan saja. Wala hum yunzarun. Zarun. Lembut zarun. Jangan tekan teruk-teruk, dia lembut. Okey. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kum adalah izhar syafawi. Izhar syafawi lah. Sebab apa? Sebab mim mati jumpa hamzah. Jelas mim tu. Ilahu wahid. Hu tu idgham ma'al gunnah. Masuk terus. Ilahu wahid. Qalqalah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La dekat la ilaha illa huwar rahmanur rahim ni, setakat yang saya tahu, walaupun dia tu dua perkataan, la dengan ilah tu dua perkataan kan, sepatutnya dia jadi mad jaiz munfasil. Tetapi disebabkan dia ni adalah ayat nafi, ayat nafi kepada tiadanya Tuhan selain Allah. Jadi ulama suruh kita panjangkan juga. Kita tak boleh baca dua di situ, kita kena baca 4 juga. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. 4 atau 5 di situ. Okey? Jelas. Okey, saya akan baca dari atas balik sampailah bawah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannah من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sadaqallahul Azim. Okey. Itulah sedikit sebanyak lagu Ajam untuk muka surat 24. Mari kita cerita sikit apa yang ada di dalam muka surat 24 ni. Saya nak cerita tentang ayat 155 sampai 157. Ayat 155 sampai 157. Ayat ni diturunkan untuk menenangkan para sahabat apabila bermulanya dakwah di Madinah. Bila bermula dakwah di Madinah, serangan kaum musyrikin terhadap orang Islam ni dia berubah kepada keadaan serangan yang lebih ganas daripada sebelumnya. Kalau di Mekah ni orang musyrikin ni dia buat penanya, kan, dia seksa hamba-hamba gitulah. Dia skala kecil. Tetapi bila Nabi Muhammad SAW pindah ataupun hijrah ke Madinah, masa tu orang kaum musyrikin ni dia rasa terancam. Sebab apa? Sekarang ni Nabi Muhammad SAW dah bina negara. Orang kafir yang harbi, yang memusuhi Islam, dia memang macam tu. Kalau dia tengok negara Islam semakin maju, dia tengok negara Islam semakin makmur, dia tak senang duduk, dia tak selesa. Yang itulah yang terjadi di zaman kita ni di setengah-setengah negara, di Iraq, di Syria, kemudian mereka cuba untuk buat di Turki. Kemudian negara-negara Islam yang sebelum kita ni, sebelum zaman kita yang sikit ni, di Shishan, yang bagi Shishan tu di Rusia. Mereka cuba untuk menggugat keamanan negara-negara ni. Sebab apa? Sebab mereka tahu satu masa nanti negara Islam ni akan menguasai mereka, dan menyebabkan agama Allah itu tersebar di atas muka bumi. Jadi mereka takut. Bila mereka takut, kaum musyrikin pun buat benda yang sama lah di zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Apa yang mereka buat? Mereka menyebabkan berlakunya beberapa peperangan. Bila berlaku peperangan ni, apa yang berlaku? Kena sertai, kena pertahankan kota Madinah. Apabila pertahankan kota Madinah, lawan bersenjata. Bila lawan bersenjata, mesti ada yang mati. Apabila ada yang mati, jadi macam mana? Allah Ta'ala kata mereka ni tidak mati di sisi Allah SWT. Mereka ni hidup. Walaupun mereka mati syahid dalam peperangan, tetapi mereka ni hidup di sisi Allah SWT. Lalu Allah Ta'ala ceritalah ayat 155 ni. Supaya apa? Supaya kamu kena bersabar. Kamu kena bersabar terhadap apa yang berlaku. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan kami menguji kamu. Nabluwannakum tu bala daripada perkataan bala. Nabtalikum tu adalah uji, kami menguji kamu. Bisyai'in, sedikit saja, dengan sesuatu, daripada khauf, daripada keadaan takut. Nak perang takut. Kalau hidup kita ni sekarang ni, zaman kita, perang ada perang? Tak ada, kan? Di Malaysia tak ada perang. Tapi takut ada takut. Takut ada ni corona.
Corona main ni pakai takut duduk dalam rumah habis. Tengok polis pun takut ya. Tengok polis kan. Bukan nak pergi mana pun, duduk Kulim nak pergi pejabat pos. Lintas-lintas tu nampak polis duduk jaga. Rasa takut kan. Hari ni buat salah apa dah, dia fikir kan. Takut kena gari. Tu ketakutan. Manusia ni dia ada perasaan takut, khauf. Wal ju' dan kelaparan. Miskin, tak ada duit nak makan, tak ada duit. Tengok orang lain makan sedap-sedap. Zaman lah ni orang makan sedap-sedap semua bubuh dalam Facebook, bubuh dalam Instagram. Kita tengok pun terliok. Lapak nak beli tak ada duit. Tu ujian daripada kelaparan. Tengah duk puasa pula, depa duk mai pula duk buat jual pula, jual video apa semua, terliok tengok. Tapi nak makan tak boleh, kena tunggu lagi azan maghrib baru boleh makan. Lapar, ujian daripada lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kurangnya daripada harta benda. Kurang harta benda, kerja teruk dah, buat macam-macam. Menega ni, kerja tu kerja ni, pagi keluar balik malam, tapi duit duk tak cukup-cukup juga. Kereta duk kena bayar, tak habis-habis juga bertahun-tahun. Habis kereta bayar, benda lain pula, rumah pula, yang lain pula. Wa naqsim minal amwal, kurang daripada harta. Bila corona, tiba-tiba corona, tak boleh nak apa, tak boleh nak berniaga. Susah nak berniaga, susah, tak boleh dah nak berniaga. Buka kedai serupa biasa, kedai makan tak boleh buka. Kedai apa lagi, kedai repair tak boleh buka. Kedai telefon tak boleh buka. Semua tu kekurangan kepada rezeki, kekurangan kepada sumber rezeki. Tu adalah ujian lah. Wal anfusi, dan jiwa. Jiwa ni maksud apa? Ada yang meninggal daripada kalangan saudara mara kita, orang-orang yang kita sayang meninggal, meninggal dunia dan sebagainya. Maka kadang-kadang tu orang yang kita sangat-sangat sayang, bila meninggal tu kita rasa terlampau sedih dan kita tak boleh terima kenyataan. Kadang-kadang bahkan benda ni bukannya kita orang biasa ni saja rasa, bahkan para sahabat yang iman mereka tinggi, apabila Rasulullah SAW telah wafat, maka Sayyidina Umar, dalam keadaan dia yang sangat-sangat sedih tu, dia kata apa? Sesiapa yang kata Muhammad SAW telah mati, bersedia untuk mati, bersedia untuk berdepan dengan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar lah yang menenangkan para sahabat pada waktu tu. Jadi orang yang kehilangan orang yang tersayang ni, tambah-tambah kalau hilang tu secara mengejut, dia pun tiba-tiba dengar anak aksiden, ataupun ayah aksiden dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tu jiwa tu akan rasa sangat-sangat sedih dan sebagainya. Tu ujianlah. Okey, wathamarat, dan kekurangan daripada buah-buahan. Okey, kekurangan daripada buah-buahan ni adalah yang kita boleh kiaskan. Kias apa buah-buahan ni? Maksud dia kekurangan daripada makanan asas ataupun makanan yang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Semua benda yang kita makan sekarang ni, semuanya datang daripada tumbuh-tumbuhan, datang daripada buah, datang daripada pokok-pokok dan sebagainya. Kita ni sekarang ni, kita di Malaysia ni, kita di sebuah negara yang makmur, yang banyak air, yang banyak tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi kita tak berasa kekurangan dari sudut makanan asas daripada tumbuhan-tumbuhan ni. Tetapi di negara Arab, pada suatu ketika dulu, yang mana tak ada sistem pengairan dan sebagainya, dan air pun susah dapat, maka buah tu adalah satu benda yang sangat-sangat bernilai. Dan sampai sekarang ni kita boleh tengok lagi di negara-negara Afrika, negara-negara Afrika, yang mana negara-negara ni mereka ni duduk di negara yang kekurangan air. Sebahagiannya lah, sebahagian negara Afrika duduk di cuaca tropikal, sebahagiannya duduk di cuaca Mediterranean, sebahagiannya duduk di cuaca padang pasir. Contoh dia macam Sudan, Somalia, Ethiopia. Negara-negara ni
buah tu adalah satu yang bernilai bagi mereka. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua orang kena ujian-ujian ni. Semua orang ada ujian, takut, ujian lapak, takut tu, takut lipas pun ada. Kan? Macam-macam. Takut lipas takut kat kita, kita takut lipas. Kan? Wa basyiris sabirin, kalaulah kita sabar daripada ketakutan, daripada kelaparan tadi ni, dan kekurangan harta tadi, dan apabila orang tersayang kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan daripada makanan asas, maka kalau kita bersabar, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kadang-kadang kita bila kita kena ujian, kita kena ujian, memang semua orang akan rasa tertekan, semua akan rasa susah dan sebagainya. Itu memang tak boleh elok siapa-siapa pun. Saya sendiri pun tak kira siapa. Tetapi bila kita duduk sekejap dan kita fikir balik, kan, dalam ujian yang kita terima semua tu, kita fikir balik, tangan kaki kita ada tak? Tangan kaki kita ada. Mata kita boleh tengok tak? Mata kita ada. Hidung boleh bau elok tak? Boleh bau elok. Telinga boleh dengar elok? Boleh dengar elok. Mulut boleh cakap elok. Badan sihat? Sihat. Tak ada cacat celah apa pun. Tak ada cacat celah apa. Makan minum tiap-tiap hari ada tak? Makan minum pun tiap-tiap hari ada juga. Jadi kat mana yang teruk sangat kita ni? Tak teruk mana pun. Cuma ada sikit saja yang kita duk try nak buat tu tak dapat juga. Sikit saja benda tu yang kita duk berasa macam ujian yang berat kepada kita. Sedangkan semua benda yang kita perlu tu semua ada pada kita. Kita tengok pada orang lain, tengok pada orang lain, tangan tak ada. Tengok pada orang lain cacat. Tengok pada orang lain kena penyakit. Saya ada seorang kawan yang mengaji sekali. Walaupun kawan tak lama dengan dia, sempat sekejap saja. Kawan tak lama sebab saya pun ulang alik ke Morocco lah. Dia pun mengaji di Morocco. Orang yang cukup baik, berkhidmat kepada ilmu. Kami di Morocco, kami ada satu tempat yang dibangunkan oleh Dr. Aiman Al-Akiti. Nama dia Ruak Jawi, ataupun tempat Ruak Jawi ni tempat kita mengaji orang-orang Melayu dan orang Indonesia apa semua main mengaji. Kita buat khas pengajian tu dengan orang-orang Melayu dan sebagainya. Jadi di sana ni ada seorang kawan saya ni, dialah yang rajin, dialah yang menggerakkan program-program di situ dan sebagainya. Bila dia menggerakkan program di situ, Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala uji dia kerana Allah Ta'ala sayang nak ambil dia dalam keadaan yang baik. Allah Ta'ala bagi dia satu penyakit, iaitu penyakit leukemia. Dia kena penyakit leukemia di sana. Orang sihat, tak pernah nampak sebelum tu dia sakit atau apa-apa. Tiba-tiba saja kena leukemia. Sebab leukemia ni biasalah tanya doktor, doktor kata dia genetik pun boleh jadi, kan. Dia bukan semestinya sebab-sebab apa-apa pun. So dia kena leukemia, masuk hospital dan sebagainya. Akhirnya dipendekkan cerita, meninggal dunia. Kemudian kita tengoklah dengan keadaan dia dan sebagainya tu, dia yang sangat-sangat bersungguh-sungguh nak mengaji dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi penyakit tu dan Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala ambil dia. Kita ni banyak masa, banyak kesihatan, banyak yang nikmat yang Allah SWT bagi, kemudian kita nak rasa tertekan dengan hidup kita. Macam mana? Betul tak? Jadi kita bandingkan dengan orang yang ditimpa musibah yang lebih besar, barulah kita akan rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan ada satu hadis yang Nabi kata, ajaba amril mu'min, idza asabathu as-sarra syakar wa idza asabathu ad-dharra sabar. Orang mukmin ni dia pelik, apabila dia diterima kebaikan, maka dia akan bersyukurlah. Kalau dia terima keburukan, dia akan sabar. Tu kaedah asas dia, kaedah asas yang kita kena pegang dan kita kena faham. Adapun kalau kita kadang-kadang tu termarah dan semua tu, yang tu biasa, yang tu biasa. Yang tu adalah
sifat manusia. Tapi kita kena pegang kaedah asas tu. Dalam masa yang panjang, kalau kita duk berpegang dengan kaedah asas ni, pelan-pelan kita akan mampu mengawal diri kita lah. Mampu mengawal diri kita untuk kita bersabar dan bersyukur. Dan Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran tu apabila kena tamparan yang awal tu. Bila kena tamparan yang awal tu, kita tak marah, kita tak apa, kita sabar. Yang itulah kesabaran maksud dia. Dan apabila kena satu ujian, kita doa Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, ganjarkan aku daripada musibah ini. Maka Allah Ta'ala akan ganti daripada musibah tu, Allah Ta'ala ganti dengan benda lain, sama ada dengan pahala ataupun Allah Ta'ala akan ganti dengan kebaikan yang kita akan dapat di atas muka bumi ni lah. Okey, itulah kesabaran. Apa yang orang-orang sabar ni dapat, apa yang kena buat? Allazina idza asabatuhum musibah, apabila mereka kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni milik Allah, dan kepada dia jugalah kami balik nanti. Maksudnya menyedarkan diri kita semua benda hak kita ada ni pinjam saja, bukannya betul-betul milik kita. Jadi kalau kita sedar benda tu, kan, ada tak kita nak rasa apa-apa kalau hilang? Kuranglah rasa tu, sebab kita rasa benda ni pinjam sahaja. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan kita kata waktu mati saja. Kalau sakit pun kata juga, kalau hilang barang pun kata juga, sama aja. Apa jenis saja musibah yang kena kepada kita, kita kata tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang orang Melayu ni sebab dah terbiasa dengan hak mati tu, kan, kawan sakit, kan, dia telefon lah, kan, dia telefon, oi mat aku sakit ni, kan, tu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, kawan tu pun woi, bengong dia aku tak mati lagi. Kan, biasalah, tu orang Melayu. Tapi kita kena tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu adalah sebenarnya untuk apa-apa jenis musibah sahajalah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah, dan bagi mereka itu salawat daripada Tuhan mereka. Salawat tu apa dia? Solat itu adalah doa ataupun pelaksanaan rahmah kepada hamba tu. Maka hamba tu dia akan dapat rahmat sekiranya dia sabar. Rahmat ni maksud apa rahmat? Rahmat ni apabila kita ni duduk di dalam keadaan yang buruk ataupun bahaya kepada kita, Allah Ta'ala tukar keadaan tu kepada keadaan yang baik. Itulah maksud rahmat. Kadang kita duk sebut rahmat. Apa dia maksud rahmat tu? Rahmat tu adalah dalam keadaan yang buruk pindah kepada keadaan yang baik, keadaan yang tertekan pindah kepada keadaan yang tenang, ataupun dalam keadaan susah pindah kepada keadaan yang senang. Itulah maksud rahmat. Mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nampak tak? Orang yang sabar tu adalah orang yang dapat petunjuk. Jadi pilihan dia tu tepat. Kalau kita tak sabar, maka kita terpengaruh dengan emosi. Apabila kita terpengaruh dengan emosi, pilihan kita tidak tepat. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tidak mendapat petunjuk. Bila kita pilih dengan emosi, adakah kita akan pilih jalan kebenaran? Tidak. Kalau kita ditimpa musibah, kita akan salahkan siapa? Kita akan salahkan Tuhan pula. Wal'iyadzubillah. Ada sebahagian orang apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia salahkan Tuhan. Dia kata, wahai Tuhan, kenapa hang buat macam ni kat aku? Kenapa hang buat macam ni kat aku? Kenapa kat orang lain hang buat aku ni? Kenapa kat orang lain buat aku ni? Sedangkan dia tak sedar yang Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia dan nak tinggikan darjat dia. Jadi dia kena sabar. Dan kita ni apabila kita nak selesaikan masalah, bila kita ada masalah, kita selesaikan masalah, kita bercakap, kita pergi jumpa dengan orang-orang yang boleh selesaikan masalah kita. Kita jangan duk update dekat Facebook, duk update dekat Instagram, dekat WhatsApp. Ada masalah duk pergi update status. Tak selesai masalah, takkan selesai masalah. Cuma apa? Duk layan perasaan. Makin layan perasaan, makin bertambah masalah. Oleh itu, jangan kita duk buat begitu. Kita pergi cari orang yang boleh selesaikan masalah kita. Okey, jadi saya rasa setakat tu dulu.
Untuk malam ni kita ringkas-ringkaskan lah no. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.